لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang barakah ini, hari yang ke-11 Muharram ni. Insya-Allah saya sebenarnya pemain gantian pagi-pagi ni dah bagi tahu. Jadi sebenarnya ala kulli halnya kena terpaksa lah, terpaksa rela tapi ikhlas insya-Allah kan. Memang dah standby pun dan sekarang saya pun dah jadi pemain gantian, tak masuk dalam jadual. Maknanya ada asatizah yang kecemasan macam hari ni Ustaz apa nama apa? Farhan cirik berik wallahu a'lam lah, macam-macam sekarang ni kan. Jadi kita sambung berkaitan dengan kitab Tuhfatul Muhibbin fi Ma'rifati Sayyidil Mursalin, iaitu bingkasan kepada para pencinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tajuk yang akan kitab ni pun nak habis dah, iaitu haiwan dan pohon kayu bersaksi akan kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa kita bercerita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni? Daripada dulu lagi kita cerita kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah penyaksian, hatta banyak binatang yang menyaksikan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuklah yang kita akan bicarakan pada pagi ini. Sebab kadang-kadang manusia tidak mengenal baginda. Yang mengenal itu ialah makhluk Allah Ta'ala yang lain. Ada seorang badui yang masuk Islam kerana binatang. Banyak dibicarakan dalam hadis-hadis dan sirah-sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk pagi ini haiwan yang bersaksi akan kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah bicara seekor serigala. Suatu hari seorang pengembala Yahudi sedang mengembala kambing-kambingnya. Di tengah kesibukannya datang seekor serigala menangkap seekor kambing. Pengembala mengejar serigala itu hingga berjaya merampas kembali kambing yang ditangkap itu. Setelah gagal mendapat mangsa, sang serigala duduk di atas ekornya sambil menatap pengembala. Tiba-tiba ia berkata, "Wahai pengembala, tidakkah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kamu telah merampas rezekiku yang Allah Subhanahu wa taala berikan untukku." Pengembala berkata, menakjubkan serigala berbicara seperti manusia. Jadi dia kata, kamu ambil rezeki yang Allah Ta'ala telah tentukan kepadaku. Sang serigala berkata, mahukah aku khabarkan kepadamu suatu yang lebih menakjubkan dari ini? Mana kalau serigala boleh bercakap itu satu dah menakjubkan. Tiba-tiba kucing Haji Afendi boleh bercakap pagi ni. Terkejut kita kan. Contoh kan. Boleh bercakap. Mahukah aku khabarkan kepadamu suatu yang lebih menakjubkan dari ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di Yathrib Madinah, dia mengkhabarkan kepada manusia berita-berita daripada umat-umat terdahulu sambil mengiring kambing-kambingnya. Maknanya dia bagi tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat memberi khabar gaib kepada manusia. Yang ni diceritakan oleh siapa ni? Serigala. Dia mengkhabarkan kepada manusia berita-berita gaib daripada umat-umat terdahulu sambil mengiring kambing-kambingnya. Bergegahlah sang gembala menuju Madinah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
orang yang dikhabarkan oleh serigala. Mana serigala mengkhabarkan bahawa ada seorang rasul yang boleh mengkhabarkan berita-berita gaib. Memang orang Yahudi ni mereka termasuk daripada orang-orang yang telah diberi gambaran, diberi berita, diberi khabar tentang kelahiran atau munculnya Nabi akhir zaman. Jadi pengembala kambing bergegas menuju untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dikhabarkan oleh serigala. Setibanya di Madinah, dia menceritakan semua kejadian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu para sahabat tengah berkumpul mendengar cerita pengembala itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membenarkannya, lalu bersabda, ini adalah di antara tanda-tanda kiamat. Kisah menajuk ini diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu diriwayatkan dalam Imam Ahmad dalam musnadnya. Ini dalam tanda-tanda kiamat. Sebab tanda-tanda kiamat ialah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sanad hadis ini sesuai dengan syarat Imam Muslim dan Al-Baihaqi, menyatakan ia sahih. Manakala hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi hadis tentang kesaksian para binatang itu sahih, tentang kelahiran, tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, kesaksian sepohon pokok. Dikisahkan pula oleh Ibnu Abbas bahawa seorang Arab Badui datang kepada baginda dan berkata, bagaimana aku boleh tahu bahawa engkau seorang nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan kesaksian pohon kurma itu bahawa saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Badui menyetujuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil pohon kurma itu. Tiba-tiba saja pohon itu bergerak menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu tegak berdiri di hadapannya. Setelah itu Rasul menyuruh pohon tersebut untuk kembali. Ia kembali kepada tempatnya. Si Arab Badui meluk Islam di tempat itu juga, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Mana ada kisah sebagaimana pokok kurma dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah rasul. Ini sebenarnya banyak kisah-kisah yang kita dengar tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, batu menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kisah macam mana hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita dengar masa hijratul Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di gua apa? Lupa, gua apa? Gua Hira ke gua Sur? Kita bertukar kan, gua Hira, gua Sur. Gua Sur. Gua Sur duduk di mana? Lebih kurang dalam 11 ke 10 km ya. Saya tak pernah naik. Saya hanya naik Jabal Nur, Gua Hira saja boleh naik kan. Tu boleh naiklah dekat. Jabal Sur ni di kalangan orang-orang Pakistan, naik Iran. Kalau nak naik dia memakan masa hampir sejam ke 2 jam. Tinggi, tak pernah naik tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyembunyikan diri selama 3 hari. Sebab tu bermula hijrah tu ialah pada akhir bulan Safar. Tu dah ada cerita. Tapi kita tak dengar cerita macam mana memanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita guru saya sebutlah. Kita dengar cerita macam mana Sayyidina Abu Bakar menahan kesakitan. Betul sebab apa dipatuk oleh ular? Hakikatnya macam mana? Ular itu menunggu kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama-ulama Maghrib menceritakan ular dia kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tahu bahawa baginda Nabi akan pergi ke sana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua makhluk tak boleh bagi mudarat pada dia sebenarnya. Hakikatnya ia kekasih Allah Subhanahu wa taala dah dijaga. Sebenarnya kalau ikut cerita daripada guru saya, ular tu dah menunggu lama dah.
kedatangan dan dia nak melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila ditutup, bila dia nak tengok Nabi, tutup. Maka dipatuk tempat duduk apa yang dia menjadi tempat tutup lubang tu. Itu kisah di sebaliknya. Wallahu taala a'lamu bisawab. Bila kita tengok bahawa para makhluk-makhluk Allah Taala mengenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang lebih daripada mengenalnya manusia.